آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam. Muka surat 10 bahagian keempat daripada bawah. Surat 10 bahagian keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam daripada 6 perkara yang diharamkan atas orang yang berjunub. Berhenti di dalam masjid. Berhenti di dalam masjid haram atas orang yang berjunub. Kemudian di bawah tu pula haram juga atas orang haid dan nifas. Berhenti di dalam masjid walaupun hanya sekadar tamak ninah je berhenti tu. Berhenti tu pula bukan duduk. Berhenti dalam keadaan berdiri, hukumnya adalah haram atas orang yang berjunub, orang yang berhadas besar, sama ada bersetubuh ataupun keluar mani ataupun wiladah. Wiladah tu dipanggil orang yang berhadas besar junub juga tu, sebab sebagaimana hadas janabah keluar air mani, begitu juga dengan keluar anak, sebab keluar anak tu adalah seperti keluar air mani, sebab anak tu adalah air mani ibu tu sendiri yang bercampur dengan air mani ayah. Tapi nak ceritanya anak keluar tu, ibu tu seolah-olah keluar air mani. Itu dipanggil orang yang berhadas besar, hadas janabah. Jadi orang yang berjunub, begitu juga orang haid dan nifas, haram berhenti di dalam masjid. Kemudian kita minggu lepas ni agak panjang balik kepada permulaan dalam kitab Hidayatus Sibyan surat 8 tu berkaitan dengan kitabut taharah, syarat wajib, kemudian syarat sah, pergi kepada suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar, pergi kepada berkaitan dengan air, berkaitan dengan tamu secara ringkas, barulah masuk kepada orang yang berhadas kecil, orang yang berhadas besar, orang haid dan nifas, apakah perkara yang diharamkan ke atas mereka. Orang yang berhadas kecil haram 4 perkara: sembahyang, tawaf, menyentuh Al-Quran dan menanggung Al-Quran. 4 perkara ni juga diharamkan atas orang yang berjunub. Orang yang berjunub tambah lagi 2, jadi 6. Tadi 4. Orang berjunub haram sembahyang, haram tawaf, haram menyentuh Al-Quran, haram menanggung Al-Quran. Yang kelima, haram membaca Al-Quran. Yang keenam, haram berhenti di dalam masjid. Kemudian atas orang haid dan nifas haram juga 6 perkara ni. Kemudian tambah lagi pula 5 perkara yang diharamkan atas orang haid dan nifas. Jadi orang haid dan nifas haramnya 11 perkara. Dia dalam semua kitab ditadaklah macam dalam kitab Hidayatus Sibyan ni, 4 perkara haram atas orang berhadas kecil, 4 perkara haram atas orang berjunub, 6 perkara. Kemudian 6 perkara tu diulang baliklah 4 perkara tu. Jadi gitu. Kalau kitab-kitab yang lain, haram atas orang yang berhadas kecil 4 perkara. Haram juga 4 perkara tu atas orang berjunub dan tambah lagi 2, membaca Al-Quran, kemudian berhenti di dalam masjid. Kemudian 6 perkara ni haram juga atas rahid dan nifas, dan tambah lagi 5 perkara, jadi 11 perkara.
Kemudian hak minggu lepasnya cerita berkaitan dengan menyentuh Al-Quran, menanggung Al-Quran. Haram atas orang yang berhadas kecil dan juga orang yang berjunub, dan juga sama telah ke atas orang perempuan haid dan nifas. Haram menyentuh Al-Quran, haram menanggung Al-Quran. Ada orang hak tanya dalam FB itu hak Quran terjemahan. Jadi Quran terjemahan. Jadi Quran terjemahan ni, Quran tafsir Al-Quran contohnya, dia kena tengoklah antara ayat Al-Quran dengan terjemahan, antara ayat Al-Quran dengan tafsir, manakah yang lebih banyak. Ini kena yakin ni, kena yakin. Kalau syok, antara Al-Quran dengan terjemahan, antara Al-Quran dengan tafsir ni, syok antara dua tu mana banyak, maka haram lagi sentuh. Dia kalau kita lah, kalau kita biasanya Yasin dan terjemahan, hak cek tu Yasin dan terjemahan. Di Yasin dan terjemahan ni, di muka surat hak Yasin tu sendiri ada terjemahan, tapi terjemahannya kecil je. Kalau kira besar, banyak hak Yasin dengan terjemahan tu kan. Tetapi sebelum Yasin, selepas Yasin, banyak hak bukan ayat Al-Quran. Ada zikir, ada tahlil, ada doa, kan begitu? Ni dulu saya tengok molek mana dalam tu. Tengok molek mana dalam tu. Jadi maknanya kalau banyak hak bukan ayat Al-Quran, di dalam tu bukan ayat Al-Quran, terjemahan dia, dan juga zikir-zikir, tahlil dan doa tu bukan ayat Al-Quran. Jadi kalau banyak bukan ayat Al-Quran, maka kita boleh pegang, tanggung sama telah lah boleh. Ni pegang betul benar pun boleh, tanpa dalam keadaan berhadas, sama ada hadas kecil ke, hadas besar ke, ada haid dan nifas ke, nak pegang boleh. Pandai ni. Ada pun satu lagi tu, hak surah-surah pilihan. Surah-surah pilihan tu, dia bukan hanya Al-Quran semata-mata, dia ada juga bacaan-bacaan zikir doa dalam tu. Tapi di surah banyak, Yasin ada, Kahfi ada dalam tu. Dah, dia banyak surah-surah pilihan. Hak tu banyak Al-Quran. Walaupun dia ada juga yang bukan ayat Al-Quran, tetapi dia bukan Yasin saja dalam tu. Hak tadi hak Yasin dan terjemahan, dia di Yasin saja je dalam tu. Ada pun surah-surah pilihan ni, dia banyaklah dalam tu surah-surah pilihan. Walaupun ada juga sebahagiannya bukan ayat Al-Quran, tapi hanya sedikit saja, maka haram sentuh sekalian. Jadi dia berbeza hukum ni. Sekarang kalau Al-Quran betul benar, haram sentuh sekalian. Pada ni Al-Quran betul benar, haram sentuh sekalian. Tiba-tiba Al-Quran yang bercampur dengan bukan ayat Al-Quran, tapi banyak ayat Al-Quran, maka sama dengan Al-Quran, haram sentuh sekalian. Ada. Kemudian Al-Quran dengan yang lain, terjemahan ke, tafsir ke, apa ke, Al-Quran sedikit, maka di situ barulah timbul khilaf. Haram ni boleh sentuh sekalian ataupun hanya boleh sentuh di kawasan bukan Al-Quran. Mana kalau Al-Quran saja, haram sentuh sekalian. Kalau Al-Quran campur juga dengan zikir di dalam tu, dengan doa di dalam tu, tapi banyak Al-Quran, haram sentuh sekalian. Termasuk di tempat ayat yang bukan Al-Quran. Ada ni. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran ni, dia di awal tu beberapa helaian bukan ayat Al-Quran, di belakang tu beberapa helaian bukan ayat Al-Quran. Dia banyak juga tu, dia ada panduan tau. Kalau Quran hak mahal tu kan,
Quran hak baru kan dia ada banyak panduan di hadapan tu. Jadi sebelum masuk kepada ayat Al-Quran betul, mula daripada suratul Baqarah, disusuli dengan suratul Fatihah, disusuli dengan suratul Baqarah, di awal tu ada beberapa helaian yang memang bukan Al-Quran. Faham tak ni? Haram sentuh sekalian termasuk hak tempat tu. Termasuk dalam Al-Quran terkadang ada helaian kosong, kertas putih je, perasan tak? Situ pun haram sentuh. Itu maksud haram sentuh sekalian. Sama telah pula di memang muka surah Al-Quran, tapi di tepi tu ada ruang kosong. Sama telah lah. Sebab ada orang faham, di tepi Al-Quran ni kosong ni kan, Al-Quran kan di tepi tu ada kosong kan. Kalau dia corak apa mana kosong, Al-Qurannya di tengah tu kan, di tepi tu kosong, di tepi tu boleh sentuh. Di tepi tu boleh sentuh macam mana? Di helaian permulaan hak bukan ayat Al-Quran pun haram sentuh sekalian, sehingga kan kulit pun haram sentuh. Sehingga kan kulit tu yang sudah bercerai daripada Al-Quran, kulit yang sudah bercerai daripada Al-Quran pun haram juga sentuh. Ni kadang-kadang rumah tu guru Quran, rumah tu guru Quran ni dia banyak dalam almari dia tu Quran hak anak murid. Hak anak murid tu jadi tua dah, anak murid lama-lama duduk dalam tu. Jadi ada Quran tu kau dengan kulit saja pun ada. Tapi hak banyak Quran tak ada kulit lah. Dah kulit kata-kata dah. Quran tu isi Quran je, kulit tak ada. Jadi kulit Al-Quran walaupun sudah berpisah sekalipun daripada Al-Quran, tetap haram kita sentuh. Tetap haram kita sentuh. Itu hak pandangan yang muktamad. Kalau kulit Al-Quran yang masih lagi menjadi kulit Al-Quran, hak tu memang haram lah. Hak tu memang haram. Tapi macam mana dengan Al-Quran yang telah terpisah? Al-Quran yang telah terpisah pun haram juga sentuh. Itu hak pandangan muktamad. Walaupun pandangan Imam Zarkashi, pandangan Imam Ghazali boleh sentuh, sebab dia sudah bukan Al-Quran lagi dah, dia sudah kulit duduk asing-asing dah. Pandangan muktamad tak boleh juga, tak boleh sentuh kulit, tak boleh sentuh. Sehingga kalah kulit tu tak nama kulit Al-Quran dah, sudah tidak dinisbahkan, sudah tidak disandar pada Al-Quran. Kulit tu comel, orang pun buat jilid apa, jilid kitab, dia ambil kulit Quran comel tu dia buat kulit kitab. Tu barulah tak haram sentuh, sebab dia sudah tidak ada nisbah dah kepada Al-Quran. Kan dia kulit comel ni, bila dia nak jilid kitab dia ke buku ke, dia pun ambil kulit Al-Quran tu dia jadikan kulit kitab dia atau kulit buku dia, maka barulah tak haram. Tapi selagi dia panggil kulit Al-Quran walaupun sudah putus dah daripada Al-Quran hak asal, tetap haram sentuh kulit yang sudah bercerai. Sama telah kulit yang ada di Quran tu sama telah lah. Sehingga kan kalau Quran saja ni, sehingga kan Quran hak mahal ni dia ada bekas dia. Dia panggil apa tu? Panggil kotak ke, panggil beg ke, tak kira lah. Di Quran mahal dia ada bekas, panggil apa? Dia ada sarung dia. Sarang. Sarang tu. Dia ada kotak. Dia kan Quran mahal kan di sekali kan. Dia Quran harga ratus, bukan Quran ratus Quran. Atas jenis. Apa? Ribu ada. Allah. Kalau ada Quran ribu tu rajin hang baca tau. Rajin. Mahal Quran ribu. Quran mahal, curi dia orang. Curi dia orang. Curi apa curi? Orang curi. Lepas tu CCTV ada.
CCTV ada. Ambil semayang dulu. Mana boleh pegang Al-Quran kalau tak ada semayang? Maknanya CCTV tak ambil semayang dulu. Waktu dia pegang ambil Al-Quran. Tapi Quran mahal. Quran banyak. Quran biasa dah setahun. Ambil Quran mahal. Lepas tu dijual ke siapa tu? Jadi dijual ke orang dengan harga murah. Orang-orang pun fikir-fikir lah, harga murah ni Al-Quran mahal ni. Mari jual harga murah ni, faham-faham lah. Dan ni Quran ni, kalau benda lain kita tak pelik. Hello orang. Dia tahu dah sebenarnya barang tu barang curi. Tonggeh. Kalau harga murah, tengok kok mata berair gitu tu. Mata berair tau. Atau pisang pula, harga murah. Dia bukan ada kebun pisang. Tahu-tahulah. Kita tak wajib usul, tak wajib periksa. Tak wajib usul, tak wajib periksa kalau tak ada korino. Tak ada korino. Orang comel lote, misalnya. Takkan nak usul periksa, awak nak jual ke saya ni, awak mencuri, awak tak payahlah tu. Kalau dia orang hak tak ada korino. Tapi kalau orang ada korino, orang hak tengok peseng dah, kita pun tahu dah perangai dia gapa. Kampung tu mana dia ada kebun-kebun, tiba-tiba dia atur pisang. Dia buat alasan tak wajib usul, tak wajib periksa, salah tu. Sebenarnya dia tahu dah itu barang curi, tapi kenapa dia ambil? Murah. Kalau tonggeh hak asal tu berapa? 100. Ni jual 3-40 ya. Mana mari dah dia tu? Mana mari dah pun barang curi. Pisang kalau beli di pasar ni nak menega ni. Mahal pisang sekarang ni. Mana mari dah dia jual murah tengok. Tapi waktu tu alasan je, tahu dah. Dia boleh dia pun boleh jangka dah orang pesen tu ambil mana. Tapi kalau Al-Quran, Quran mahal, mari orang tak dikenali mak cik. Ayah haji, saya ada Quran ni nak jual murah-murah je. Takkan kita pun hak gitu pun nak beli. Kita nak baca Al-Quran ni. Quran ni mahal ni, 300-400 ni saya jual RM50 je. Faham lah. Tapi kalau lah tidak ada orang yang membeli, kenapa dia mencuri? Ada orang membeli lah tu. Ambil semayang dalam CCTV. Allah lah kata. Tak tahulah orang mencuri ni biasa mana. Orang mencuri ni atas rumah orang, dia selongkok almari. Tapi kalau tempat Al-Quran dia tak kosek. Dia dah sentuh tempat Al-Quran. Mana kalau tempat tak ada Al-Quran, tempat tu tak bersepoh. Kalau tempat tak ada Al-Quran, jadi bersepoh lah. Sebab dia selongkok, dia nak cari tu. Kenapa tempat Al-Quran dia tak sentuh? Tak ada semayang. Takkan orang mencuri ada semayang. Lepas tu tak sentuh. Mana boleh sentuh? Semayang tak ada, haram. Lepas tu naik rumah orang, curi rumah orang. Tak tahu nah. Tu ada orang dia bubuh Quran dalam bubuh Quran pula. Bubuh duit dalam Quran. Sebab apa? Kalau duit dalam Quran dia kata duit tu tak akan hilang. Duit tu tak akan hilang. Ada. Tapi ni cerita sungguh ni. Dia bubuh duit dalam Quran, hilang juga. Kena kawan dia isteri hok curi. Saya mengaji hok curi, dia tahu degu dia tubuh. Kawan dia tu bubuh duit dalam Quran, hilang juga. Ni siapa ni? Cek kawan sendiri. Kawan hok tak juh tu lah. Dia curi hok kawan dia, hok bubuh dalam Quran. Siapa bubuh dalam Quran? Sebab orang takkan kosek Al-Quran. Tapi oleh kerana hok ni kawan sendiri, dia tahu dah, hilang juga. Tapi jangan bubuh lah duit dalam Al-Quran. Bukan dalam Al-Quran, dalam kitab pun jangan bubuh. Kalau tak bubuh duit dalam kitab sekalipun. Walaupun pandangan muktamad hanya menghukumkan makruh sahaja, tapi ada pandangan dhaif menghukumkan haram. Haram kita letak duit di dalam Al-Quran. Haram kita letak duit dalam kitab-kitab syarak, kitab-kitab agama. Kitab-kitab syarak, kitab-kitab agama diharamkan. Memang ada pandangan yang seumpama tu. Haram letak duit dalam kitab Al-Quran, dan haram letak duit dalam
kitab-kitab syarak lah, kitab-kitab agama. Walaupun pandangan muktamad menghukumkan makruh juga. Kau dah silap lah dalam kitab Fathul Mu'in, kau dah silap. Kita tengok semula lah. Kau dah silap dalam kitab Fathul Mu'in pun mengharamkan letak duit di dalam Al-Quran, letak duit dalam kitab-kitab syarak. Tapi pandangan muktamad tidak menghukumkan haram, hanya makruh sebab tidak ada rupa menghina. Ada ni. Tidak ada rupa menghina dengan semata-mata letak duit di dalam Al-Quran, letak duit di dalam kitab-kitab syarak. Tapi janganlah. Ada ni. Jadi hak Quran, hak mahal ni, dia memang ada sekali kata sarang tadi lah. Ada sekali kata sarang. Sama ada kotak ke, sama ada macam beg ke, beg macam kulit dia comel lah beg tu. Dengan kotak-kotak tu pun, dengan dia punya beg tu pun haram kita sentuh dalam keadaan berhadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Bila kita haram sentuh dia punya kotak ataupun beg itu, dia ada dua. Dia ada dua syarat, dua qaid, dua syarat. Yang pertama, kotak ataupun beg tu memang khas untuk Al-Quran tu. Kita ada juga kotak, ada beg Quran kita bubuh, kitab lain kita bubuh, baju semayang kita bubuh, tu tak apa. Yang pertama, kotak tu ataupun beg dia tu, sarung dia tu memang khas untuk Al-Quran. Satu. Qaid yang kedua, pada masa tu Quran duduk dalam. Quran duduk dalam kotak. Quran pun duduk dalam dia punya beg, sarung dia tu. Maka haram sentuh. Quran duduk dalam, kita pun tengok kotak, comelnya kotak kita pun jamur. Comelnya beg di beldu dia, kita pun jamur. Haram hukumnya. Kita bukan sentuh Al-Quran. Al-Quran duduk dalam, tak bersentuh tangan kita. Kita sentuh dia punya kotak beg yang memang khas untuk Al-Quran, dan pada masa tu Quran berada di dalam, hukumnya haram. Begitu. Bukan Quran saja haram sentuh bagi orang berhadas. Tapi kalaulah pada masa tu Quran duduk atas rehan, Quran duduk atas meja, jadi kotak beg tu duduk asing, boleh pegang caranya. Ni nak cerita ni, kalau kata Quran ni semata-mata Quran haram sentuh sekalian. Wa imma helaiang yang di dalam tu yang bukan Al-Quran pun haram sentuh. Wa imma kulit pun haram sentuh. Kulit yang sudah terputus dah, sudah berpisah daripada Al-Quran pun haram sentuh. Sehingga kan kotak bekas khusus pun haram sentuh ke masa Quran berada di dalam. Ni hak Quran semata-mata. Begitu juga dengan hak Quran bercampur dengan bacaan lain, zikir ataupun doa, tapi banyak Quran haram sentuh sekalian. Kemudian kita pergi kepada Quran dengan tafsir itu, banyak tafsir, banyak terjemahan, banyak ayat-ayat lain yang bukan ayat Al-Quran. Ada ni. Maka dia ni boleh kita pegang. Boleh tanggung, memang boleh. Angkat, tanggung boleh, pegang. Pegang memang boleh. Tetapi yang timbul pula khilafnya, macam mana di tempat ayat Quran. Ada ni. Sekarang betul lah, tafsir, terjemuh banyak dari Quran secara keseluruhan. Tapi di situ ada baris ni Al-Quran, baris ni Al-Quran, baris ni Al-Quran. Tengah tu tafsir, lepas tu ayat-ayat lain yang ada panjang. Mana Qurannya tak banyak mana, sebab tafsir dia panjang. Al-Quran satu baris, tafsirnya 5-6 baris. Al-Quran satu baris ni sikit je, kadang-kadang tafsirnya panjang dia. Mana banyak tafsir dari Quran. Tapi persoalan sekarang ni, di tempat Al-Quran tu, di tempat Al-Quran tu, boleh tak kita sentuh? Di tempat Al-Quran tu, boleh tak kita sentuh? Kan ni? Di tempat sekarang ni, apabila tafsir, kita ngaji tafsir, ngaji terjemahan, kita nak catatan.
Kita nak buat catatan. Jadi tangan kita nak menulis, mestilah kita kena letak tangan atas tafsir tu. Ingat baik ni, tangan kita di bawah tu ada ayat Quran. Tak ada orang yang nak mencatat pen dia bubuh diri kita ada. Ada orang jabat nak kerja kita. Memang dia letak tangan di bawah, dia pun tulis. Tapi tangan letak di mana ni? Kena tak berbetulan betul yang Quran kena ke tak? Bersentuh ke tak? Memanglah bersentuh. Apa hukum pula tu? Hak pegang tafsir secara keseluruhan boleh pegang lah. Di tempat yang bukan ayat Quran boleh pegang lah, boleh sentuh. Kita letak tangan ni akan bersentuh dengan ayat lah. Ini hak khilaf ulama. Ini hak khilaf ulama. Bagi pandangan Syekh Ramli nya, haram juga sentuh di tempat ayat Quran walaupun tafsir lebih banyak. Itu hak pandangan yang muktamad. Satu pandangan laginya, kalau tafsir itu banyak, boleh sentuh di tempat ayat Quran, hanya hukumnya makruh sahaja. Sebab tu biasa orang mengaji tafsir ni, dia akan jaga air semayang. Dia mengaji tafsir, dia akan jaga air semayang. Tapi ialah, kita belajar tafsir ke, belajar hadis ke, belajar ilmu syarak hak mana sekalipun, memanglah kita disunatkan ada air semayang. Kita disunatkan ada air semayang, bukan kerana kita nak semayang zuhur ni, ataupun bukan kerana kita menghadiri kuliah maghrib. Kita kalau kuliah zuhur ni memang kita ada semayang, sebab kita nak semayang nanti. Kalau kuliah maghrib, memanglah kita main maghrib, main isyak, mesti ada semayang. Bukan kerana tu, memang kita disunatkan ada semayang. Contohnya kuliah duha lah, pukul 9 sampai 10.30 tu, kuliah duha. Tu memang kena percung lagi. Memang kena usahakanlah ada semayang lah, sebab kita tak semayang. Mereka kalau nak semayang sunat duha, kata tak ada semayang lah, sebab kita tak ada semayang. Kita hanya kuliah duha, kena ada semayang. Kena ada air semayang. Ada ni. Dia atas pandangan sentuh di tempat ayat Al-Quran ketika berhadas haram ni termasuk dalam kitab-kitab. Ini kita sebut tafsir, terjemahan dengan Al-Quran. Banyak tafsir, banyak terjemahan, tapi berbetulan dengan ayat Quran, Syekh Ramli kata haram juga sentuh. Sama juga, kita hanya kitab-kitab, bukan tafsir. Tapi dalam kitab-kitab tu didatangkan ayat Al-Quran juga sebagai dalil. Ada ni. Kalau kita kitab tu kitab fiqh, ada juga ayat Quran. Kalau kitab besar kita cek, tak ada. Ada ayat Quran. Dalil kewajipan sembahyang, dalil kewajipan puasa. Kalau kita mengaji kitab-kitab tasawuf, dia akan datangkan ayat Al-Quran berkaitan dengan mata, berkaitan dengan telinga, berkaitan dengan lidah. Al-Quran banyaklah cerita bab anggota ni. Bila bicara bab riak, dia datang ke ayat Quran. Allazina hum yuraun. Orang riak, dia datang ke ayat Quran. Dalil hak orang riak Kalau kita tasawuf tu bicara bab takabur, dia datang ke ayat Quran bicara bab takabur. Mana di dalam tu ada ayat Quran. Ketika kita belajar kitab tu, walaupun mungkin rumi, tapi di situ ada ayat Quran. Ketika kita nak mencatat, tangan kita ni akan bersentuh dengan betul ayat Quran. Bagi pandangan Syamli tak boleh haram. Ada. Yang kita sebut tadi bab tafsir betul juga. Walaupun tafsir banyak, berbetulan ayat Quran tak boleh sentuh. Ini bukan tafsir, kitab syarak, tapi di dalam tu ada juga sedikit-sedikit ayat Al-Quran. Tanpa kita sedar, tangan kita letak atas kitab tu, masa kita mencatat, tangan kita sudah bersentuhan dengan ayat Al-Quran. Hak sikit di dalam tu. Betul kata nak belajar, memanglah seeloknya disunatkan kita ada air sembahyang. Jadi kalau hak Quran betul benar, haram sentuh sekalian. Quran dan tafsir, tapi banyak Al-Quran, haram sentuh sekalian bagi orang berhadas. Quran dengan tafsir, banyak tafsir, boleh sentuh, tapi berbetulan dengan ayat Quran, khilaf ulama. Ada kata haram,
ada kata makruh. Tapi hak lain tu boleh sentuh. Sebab apa? Sebab banyak tafsir, banyak ayat-ayat lain daripada Al-Quran. Sebab contoh tadi tu lah, hak Yasin dan terjemahan. Di dalam Yasin dan terjemahan, selain daripada di muka surat Yasin tu ada terjemahan, begitu juga ada juga dengan zikir-zikir, tahlil, doa di dalam Yasin dan terjemahan. Memang nyata banyak selain daripada Al-Quran, daripada ayat Al-Quran Yasin, maka boleh sentuh. Jangan hak surah pilihan hak tu memang banyak surah, banyak Al-Quran, daripada walaupun di dalam surah-surah pilihan tu ada jugalah zikir-zikir doa sekalipun, tetap banyak Al-Quran, maka tu haram sentuh sekalian. Kemudian berkaitan dengan Al-Quran ni, macam mana pula Al-Quran yang tertulis di dinding tu? Bukan tertulis di dinding, Al-Quran hak dalam frame tu, yang kita letak di dinding tu, nak kira mana pula tu? Memang Al-Quran tu ada ayat wa man yattaqillah, ayat 1000 dinar, ada ayat kursi, ada ayat pakul, ada pakul tu kan, surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dia ada tulis comel kan. Dan ada pula hak memang satu Yasin, dia di frame tu. Macam mana pula hak tu Al-Quran tu, tak ada tafsir tu ayat Quran tu. Dia berkaitan dengan hak Quran, hak ni kita kata perhiasan tau. Quran perhiasan tu dia kira ketika dia menulis tu nak sebagai bacaan ataupun sebagai ambil tabarruk. Dia kadang-kadang dia tulis tu, kalau sebagai bacaan kita nak baca susah. Dia punya khok tu berpusing-pusing. Mana kebanyakannya hak perhiasan tu untuk ambil keberkatan. Kalau untuk ambil keberkatan, boleh kita sentuh tanpa ada wuduk. Tapi ghaliknya untuk keberkatan tau. Ghaliknya untuk keberkatan. Melainkan kalau hak tulis itu contohnya surah Sejadah, surah Ad-Dahri, ada setengah-setengah tempat diletak di depan tu imam. Surah Sejadah, surah Ad-Dahri, frame juga tapi besar. Sebelah-sebelah, Sejadah sebelah, Ad-Dahri sebelah, sebagai untuk tu imam baca ketika subuh pagi Jumaat. Tu untuk baca. Untuk baca seumpama tu sentuh tanpa ada wuduk, hukumnya haram. Ke mana? Bukan untuk perhiasan tu. Hak Sejadah, lepas tu Ad-Dahri, hak disunatkan baca subuh pagi Jumaat tu lah. Hak pertama surah Sejadah, hak kedua surah Dahri, maka dia pun bubuh depan. Tu imam pun bukan baca di depan tu, cuma tu imam ni kalau dia terlekat ke, dia mata dia keling jugalah. Sebab biasanya tu imam ni ingat tu, tapi kadang-kadang dia jadi bertukar sikit. Maka masa dia membaca tu, dia agak macam kerling sikit lah kepada hak frame depan lah. Hak tu kira-kira gak pada zahirnya tulis tu adalah untuk membaca. Tulis tu untuk membaca. Kalau tulis tu untuk dibaca, maka tanpa ada air semayang sentuh berhadas, hukumnya adalah haram. Tapi kalau hak perhiasan tu kebiasaannya adalah untuk ambil keberkatan. Ada ni. Sebab ditulis pun kadang-kadang kita nak baca, ditulis khok dia comel, khok dia tu dalam hadap ni. Kalau untuk membaca tak tulis gitu. Cuma kalaulah hak Quran perhiasan tu, hak di dinding tu, sunat kita nak pegang biarlah ada air sembahyang. Dia gitu. Mana seeloknya kalau kita kata kita nak lap, nak bersih habuk-habuk di frame tu lama dah, kita nak turun, kita nak bersih, seeloknya kita ada air sembahyang. Tapi waktu tu memanglah boleh pegang
tanpa air sembahyang. Dan kalau masuk kepada tempat bilik air pun tu tidak diharamkan, tapi selok janganlah pada ni. Seloknya jangan, tapi boleh je nak masuk sebab dia tidak hukum seperti Al-Quran betul, sebab dia hanya untuk ambil keberkatan. Dia hanya untuk ambil keberkatan. Kadang-kadang ayat Al-Quran tu ditulis, dia pun macam dia buat pakar sikit lah ayat Al-Quran tu. Macam mana tu, sama juga ditulis untuk ambil keberkatan, bukan tulis untuk membaca. Lepas tu pegangan kita kesemuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tertulis tu makhluk tak bekas sama sekali, tu pegangan kita. Faham tak ni? Jadi biasa timbul persoalan termasuk hak masalah hak Quran perhiasan. Tu Quran perhiasan biasanya ditulis untuk ambil keberkatan. Untuk ambil keberkatan, maka boleh sentuh tanpa ada sembahyang, tapi seeloknya kita nak sentuh, dia tetap walaupun tidak dihukumkan seperti ayat Quran yang lain, tapi dia tetap ayat Al-Quran hak asal dia. Dia tetap ayat Al-Quran hak asal dia. Maka kita kena ada sembahyang jugalah untuk kita sentuh hak perhiasan Quran tu. Ada ni. Ni kita kira ulang hak berkaitan dengan menyentuh Al-Quran yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil, dan juga yang diharamkan bagi orang yang berjunub, dan juga orang haid dan nifas. Kemudian berkaitan dengan membaca Al-Quran, hak yang kelima tu, yang diharamkan atas orang yang berjunub adalah membaca Al-Quran. Jikalau satu huruf sekalipun, qaf kita baca, satu huruf aja haram. Alif lam mim, tu 3 huruf tu haram dalam keadaan berjunub dan juga haid dan nifas. Cuma dalam kitab kita walaupun pendek, dia ada qaid juga haram, ada syarat. Haram ni jika dikosakkan dengan dia dengan membaca tadi itu kosak Al-Quran. Macam mana pula timbul baca Al-Quran, kosak Al-Quran? Ada ke baca Al-Quran yang bukan kosak Al-Quran? Dia ginilah. Dia apabila kita membaca Al-Quran ni, kita orang-orang hak tidak berhadas besar ni, kita membaca Al-Quran, hukumnya membaca Al-Quran automatik. Kosak tak kosak pun hukumnya membaca Al-Quran. Adapun bagi orang yang ada sarif, dia panggil, ada yang menyekat, yang sebenarnya dia tak boleh nak baca Al-Quran. Sebab apa? Sebab dia berhadas besar. Sebab apa? Sebab dia sedang haid dan nifas. Maka dia pun membaca Al-Quran, tidak akan dihukumkan membaca Al-Quran selagi tidak kosak membaca Al-Quran. Ni sebagai contoh. Kita dah sedar warna. Contohlah perempuan haid, perempuan nifas. Dia apabila nak makan ke, bila nak buat apa-apa ke, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kau orang haid makan minum, dia pakai makan minum je. Orang nifas dia pakai makan minum je. Dia tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca, sedar tak? Bismillahirrahmanirrahim itu ayat Al-Quran. Lepas tu dia sedang haid, dia sedang nifas, tiba-tiba dia baca ayat Al-Quran. Bila dengar kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa tu? Ayat Al-Quran. Kawan tu accident, dia pun jawab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak mati lagi. Apa pun inna lillah dah, dia ngaku mati pula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang kita kata je, kalau kata mati accident, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kata accident patah ke apa ke, tak ada inna lillah. Kalau kata inna lillah, patah je bukan mati pun, inna lillah apa? La ilaha illallah. Itu bila kena musibah, kita disunatkan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan nanti mati. Tapi inna lillah tu itu ayat Quran.
kita baca doa naik kenderaan, itu ayat Al-Quran. Tapi hak yang kita sama-samanya baca Bismillahirrahmanirrahim, tu sama-sama. Walah perempuan tu haid, perempuan tu sedang nipah, tiba-tiba dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Quran tu. Tapi selagi perempuan tadi yang sedang haid, sedang nipah, tidak qasak sebagai Al-Quran, dia tidak akan dihukumkan sebagai membaca Al-Quran. Sama ada dia qasak zikir. Zikir ni bacaan yang disunatkan sebelum kita makan, kita minum. Ataupun dia tak ada qasak zikir pun, tapi gitu sama dah. Nak makan Bismillahirrahmanirrahim, nak minum Bismillahirrahmanirrahim. Pasal dia dah nak buat apa-apa pekerjaan Bismillahirrahmanirrahim. Macam ni, macam terlancar gitu je. Ada qasak zikir? Tak ada. Tidak qasak apa-apa, tidak dihukumkan membaca Al-Quran, tidak haram. Bahkan masih lagi disunatkan dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Quran tu, dia selagi tidak qasak Al-Quran, tidak dihukumkan membaca Al-Quran. Jadi orang berjunub, orang haid nifas, haram membaca Al-Quran. Jika satu huruf sekalipun, haram ni qaid dia jika dikosakkan, dia kosakkan membaca tadi tu kosak Al-Quran, bahawa hukumnya haram. Hak ni panjang sebenarnya ni, hak bicara bab membaca Al-Quran tapi bukan kosak Al-Quran. Contohnya kosak mengajar, kosak berceramah, kosak ketika dia memberi tazkirah. Bila dia mengajar, dia berceramah, dia tazkirah, dia datang ke ayat Quran sebagai dalil dia. Kalau dia ceramah bab sejarah ke, dia akan datang ke ayat Quran sebagai sumber dia. Kalau mengajar bab hukum hakam, dia datang ke ayat Quran sebagai dalil dia. Maka yang mengajar, kita kata ustazah ni, dia sedang haid, dia mengajar dalam kelas dia pun bacalah ayat Quran sebagai dalil. Dalil ni, hak yang dibicara tajuk dia ni, tu tidak diharamkan sebab dijadikan sebagai dalil, sebagai sumber hak apa yang dia ajar. Itu kosak dia, bukan kosak Al-Quran. Sama juga bagi perempuan yang mengajar Al-Quran betul benar. Ni mengajar kitab tadi, dia baca Al-Quran, tujuannya apa? Tujuan nak jadikan sebagai dalil. Hak ni mengajar Al-Quran betul benar. Dia mengajar Al-Quran betul benar, dia ustazah Quran. Maka anak murid dia baca, anak murid dia baca salah, dia perbetulkanlah. Kosaknya apa? Kosak taklim, kosak mengajar, tak apa. Tapi ustazah ni tak boleh pegang lah. Kalau ustazah tu tak hafal Al-Quran, dia kena suruh anak murid dia lah buka Al-Quran untuk ustazah tengok di hadapan dia. Susah sikit lah. Sekarang ni anak murid nak baca Al-Quran, lepas tu anak murid mari buka ke ustazah ni, musuh apa yang nak baca. Ustazah pun tengok, perbetulkan apa yang anak murid dia baca salah. Dia nak pegang tak boleh, sebab dia dalam keadaan hadas kecil pun tak boleh pegang Al-Quran. Sama telah dia haid nifas pula, memang tak boleh pegang. Tapi dia masih lagi boleh mengajar Al-Quran, tapi dengan kosak mengajar, bukan kosak membaca Al-Quran. Ada ni. Lepas tu macam mana kosak dia, kita payah nak cerita sebab kita tak ada benda tu. Dia ada benda tu, kalau dia teruskan kelas membaca Al-Quran, dia tahu lah, saya bukan kosak Al-Quran sebab memang saya tak boleh baca Al-Quran. Tu saya mengajar, kosak mengajar. Tapi ada setengah ustazah dia cuti. Kalau dia uzur, dia cuti. Kalau uzur tu sampai ke 10-15 hari, lari anak murid. Anak murid lah. Ustazah pula bersalim 2 bulan cuti. Ada anak murid lah jawapan dia. Ustazah ni apabila sudah suci daripada haid, dia ayat anak murid dia. Ayat anak murid dia, ustazah boleh semayang dah, mari yang ngaji. Anak murid kata, maaf ustazah, saya pula haid. Gila haid ke? Kadang ngaji ya. Kadang ngaji. Tapi memang ada ustazah dia memang dia cuti kelas Quran dia bila dia haid. Boleh mengajar, boleh membaca Al-Quran dengan kosak mengajar, bukan dengan kosak membaca Al-Quran. Yang haramnya baca Al-Quran bagi orang yang berhadap besar ni,
Jika dikosakkan dia kosak Al-Quran, barulah hukumnya haram. Ni kitab kita ni rekah je lah. Kalau bukan dalam kitab-kitab lain panjang ni cerita. Kosaknya apa? Kosak tadi lah kosak nak ambil dalil, kosak sebagai sumber di ceramah, kosak sebagai sumber di tazkirah, didatangkan ayat-ayat Quran, tak apa. Bukan kata ustazah yang duduk ceramah ni minta maaf. Saya hari ni ceramah, saya tak boleh nak datangkan ayat Quran sebagai dalil. Saya tak boleh datangkan. Sebab apa? Saya sedang haid sekarang. Tak payahlah, baca je lah. Tapi dia baca Al-Quran tu dalam buku dia tu. Buku dia tadilah Quran dengan bukan Al-Quran, Quran sedikit boleh pegang lah. Boleh pegang ni orang yang berhadap kecil ke berhadap besar ke boleh pegang lah. Macam tafsir banyak Al-Quran tadilah. Mana orang bukan kata orang yang berhadap kecil boleh pegang tafsir banyak Al-Quran ni, orang berhadap besar pun boleh pegang. Sekarang ni dia mengajar dalam buku dia tu memang ada Al-Quran sebagai dalil. Tapi dia boleh pegang buku tu. Dia boleh pegang buku tu dan dia boleh baca Al-Quran yang ada dalam buku tu. Tapi bukan sebagai kosak Al-Quran, sebagai kosak ambil dalil, sebagai kosak sebagai sumber dia ceramah. Bukan sebagai kosak Al-Quran. Kemudian hak agak panjangnya, hak membaca Al-Quran bukan kosak Al-Quran ni adalah perempuan hafizah. Perempuan yang hafaz Al-Quran, dia sentiasa mengulangi hafazan dia bukan sebagai kosak Al-Quran, sebagai kosak untuk jaga ingatan. Tidak kosak sebagai membaca Al-Quran. Tadilah apabila ada sarif, ada perkara yang mahalan dia baca Al-Quran, haid contohnya, dia membaca selagi tidak kosak Al-Quran, maka tidak dihukumkan membaca Al-Quran. Kosak Al-Quran haram lalu dah, walaupun satu huruf sahaja. Kosak Al-Quran capung kosak zikir, haram lagi. Kosak Al-Quran capung kosak mengajar, haram lagi. Kosak Al-Quran serta kosak menjadikan sebagai dalil, haram lagi. Hak tak haramnya kosak zikir, kosak mengajar, kosak sebagai dalil, kosak sebagai jaga ingatan, ataupun baca tanpa kosak apa-apa, itlaq dia panggil. Maka tidak diharamkan. Yang haram baca Al-Quran dengan kosak Al-Quran ataupun kosak Al-Quran serta dengan kosak zikir, hukumnya adalah haram walaupun hanya satu huruf saja Al-Quran yang dia baca. Jadi yang keenam ni kita sambung semula lah. Yang keenam, berhenti di dalam masjid. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.